Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah, khusus sekali para jamaah Masjid Darul Ma'mur yang amat saya rindui. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan kita panjatkan sebanyak-banyak pujian kepada Allah di atas segala anugerah nikmat yang masih lagi Allah limpahkan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita kasihi. Hari ini kita bertemu lagi dalam siri kuliah Maghrib Masjid Darul Ma'mur, dan dalam pertemuan kita pada bulan Ramadan ini, waktu kuliah kita dipercepatkan sedikit pada sebelah petang, dalam masa kita menanti saat untuk kita menikmati juadah buka puasa kita nanti. InsyaAllah sedikit pesanan, sedikit nasihat, sedikit teguran yang kita kongsikan bersama dalam pertemuan mingguan kita ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mendatangkan kebaikan kepada kita bersama insya-Allah di dunia dan juga untuk akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Alhamdulillah, kita melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan, mengharapkan keredaan daripada Allah, pengampunan di atas segala dosa kita. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan ini Allah terima dengan sebaik-baik penerimaan. Mudah-mudahan Allah sediakan untuk kita semulia-mulia ganjaran di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah minggu lepas kita telah mula membaca surah Al-Anbiya. Ya, kita melihat ayat-ayat pembuka surah Al-Anbiya, ayat pertama, kedua, kalau tak silap saya kita sempat berhenti sampailah ayat yang keempat, ya. Di mana sangat menarik sekali ada dua kisah ringkas yang dikaitkan dengan ayat-ayat berkenaan, terutama sekali ayat yang ketiga dan keempat, di mana diceritakan tentang betapa orang-orang musyrikin Quraisy, ya, ada masa-masanya mereka suka berbisik-bisik, menyembunyikan bicara mereka daripada pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisikan-bisikan, umpatan-umpatan yang penuh dengan penghinaan, cercaan, ya, mempersoalkan kenapalah Muhammad itu, ya, sallallahu alaihi wasallam, kenapa dia sibuk nak mengaku sebagai nabi, kalau Allah nak utuskan seorang utusan kepada kita kan patutnya Allah utuskan malaikat, ya, ini manusia sama seperti kita. Kemudian itu ataupun sikap mereka itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menekankan bahawa apa pun rahsia yang ingin mereka sembunyikan, bisikan-bisikan yang cuba mereka sembunyikan daripada pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua tidak dapat lari daripada pengetahuan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dapat diketahui oleh Nabi juga, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kaitkan ada dua cerita kemarin. Tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi? Yang pertama kisah tentang pakcik Nabi yang ditawan dalam peperangan Badar. Ketika itu beliau belum lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang wang tebusannya, ya, untuk dia bebas balik ke Mekah. Itu telah kita lihat. Kemudian kisah lagi seorang sahabat yang menyembunyikan pengiriman sepucuk surat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buat persiapan untuk berangkat ke kota Mekah, untuk membuka kota Mekah, ya. Surat yang dikirimkan kepada orang-orang Quraisy meminta mereka buat persiapan persediaan sebab Nabi nak sampai, dan itu dianggap sebagai satu perbuatan pengkhianatan, ya, diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi perintahkan dua orang sahabatnya termasuk Saidina Ali untuk menyusul mendapatkan wanita yang diupah untuk membawa surat rahsia itu, ya. Itu dah kita bentangkan dan telah kita ulaskan dengan panjang lebar. Insya-Allah ada manfaat kepada kita bersama dan kita mengambil pengajaran bahawa kita ini sebagai manusia
jangan ingat apa yang kita buat, jangan ingat apa yang kita tuturkan. Malah jangan ingat apa yang kita nak rahsiakan ini boleh lari daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang terlepas daripada ilmu Allah Taala, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan dan akan dihitungkan. Jadi insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala tidak pula bersikap zalim ya terhadap hamba-hambanya. Kalau kita tahu ada sebelum hari ini perbuatan-perbuatan kita yang kita tahu curang, yang kita tahu khianat, yang kita tahu telah mendatangkan kemurkaan Tuhan, yang kita sembunyikan ataupun yang kita rahsiakan daripada pengetahuan sesiapa pun, bertaubatlah. Insaflah, mohon pengampunan daripada Allah dan Allah akan ampunkan. Mudah-mudahan apa pun yang pernah tercatat dosa pada kitab amalan kita, bila kita mahu insaf, mahu menyesal, Allah padam, dan bila sampai hari kiamat nanti, mudah-mudahan tidak disebut-sebut lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, hari ini saya katakan bahawa surah Al-Anbiya dinamakan surah Al-Anbiya sebab dalam surah ini ada menyebut kisah beberapa orang nabi dan rasul ya. Sebenarnya kisah-kisah nabi dan rasul ini boleh saya katakan semuanya telah kita lalui, pernah kita baca daripada mula kuliah tafsir kita di Darul Makmur beberapa tahun yang lalu, daripada awal surah Al-Baqarah sampailah sekarang. Semua kisah Nabi yang disebut dalam surah Al-Anbiya ini pernah kita jumpa. Tapi tak mengapa, sebagai peringatan-peringatan yang tidak perlu kita jemukan, yang pastinya bila diulang peringatan itu ada manfaat dan kebaikan kepada kita. Kita baca sepintas lalu insya-Allah. Kemungkinan ada bahagian-bahagian tertentu, kisah Nabi yang tertentu, itu bahagian spesifiknya agak berbeza daripada surah-surah yang lain yang telah menyebut kisah mereka. InsyaAllah pada hari ini sebagai contoh, kita akan melihat kisah Nabi Allah Ibrahim. Sebelum ni kita dah jumpa kisah Nabi Ibrahim dalam surah Maryam sebagai contoh. Surah Maryam ceritanya lain sikit. Ceritanya pasal Nabi Ibrahim itu dalam hubungan beliau dengan bapanya. Panjang lebar. Ya, bagaimana bapanya menghalau beliau, bagaimana bapanya itu tidak menerima beliau sebagai anak. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim menjanjikan bahawa beliau akan memohon pengampunan kepada Allah untuk bapaknya tadi kan. Itu dah kita huraikan kemarin alhamdulillah dalam surah Maryam. Tapi hari ini ada ayat tentang surah Ibrahim, tentang Nabi Allah Ibrahim lagi, tetapi lebih kepada bagaimana Nabi Ibrahim itu berhadapan dengan penguasa. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim itu cuba mengenengahkan hujah bahawa berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya itu sebenarnya tidak mempunyai sebarang kuasa, malah tidak mampu berbicara sekalipun. Ya, jadi fokusnya berbeza. Orangnya sama, wataknya sama, Nabi Ibrahim juga, tapi fokus ceritanya agak ada perbezaan sedikit. Jadi sebab itu bila kita ini bertemu dengan ayat-ayat Allah, bila kita baca, bila kita kaji, jangan ada dalam perasaan kita, lah kok cerita ni lagi, kenapa Nabi ni lagi, ya, berulang-ulang sampai kadang-kadang ada Nabi yang berbelas kali disebut dalam Al-Quran. Sebab ada aspek-aspek yang berbeza. Ya? Baik. Jadi untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak mengajak pada hari ini, dalam surah Al-Anbiya, kalau kita cari kisah Nabi yang ada, kita akan jumpa dalam ayat, bermula daripada ayat 48. Surah Al-Anbiya juz 17, mula daripada ayat 48 kita akan jumpa kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Tapi kat sini kisah Nabi Musa, Nabi Harun sikit sangat. Hanya menceritakan bagaimana mereka itu telah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kitab itu sebagai petunjuk kepada manusia, ya, peringatan kepada mereka supaya mereka itu punya rasa takut terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ayat 48, 49 dan ayat 50. Itu kita baca sahaja, tengok maknanya lebih kurang, tapi kita akan berganjak terus kepada cerita berikutnya. Cerita berikutnya dalam ayat 51 nanti baru kita jumpa kisah Nabi Ibrahim. Kita akan baca satu persatu insya-Allah. Boleh? Siap? Jadi sekarang kita lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermula daripada ayat 48 surah Al-Anbiya dalam juz yang ke-17. Ya, semak sama-sama. Ayuk yang ada mushaf Qurannya buka, cari. Ya, yang gunakan smartphone, ayuk semak, cari insya-Allah. Sementara kita menanti sahabat-sahabat kita yang sedang mencari muka suratnya, surah Al-Anbiya ayat 48, ya.
Saya mengambil kesempatan ini untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayo sama-sama kita bantu masjid kita. Masjid Darul Ghufran juga memerlukan sokongan daripada masyarakat yang berterusan. Di tengah-tengah masih lagi keadaan kita ini dalam circuit breaker, masjid belum dapat dibuka, pintu masjid masih terkunci rapat, ya. Sedangkan ada perbelanjaan-perbelanjaan yang masih perlu ditanggung oleh pihak masjid. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, pihak Masjid Darul Makmur sedang mengumpulkan dana khas bagi kita kata projek renovation ataupun projek pembaikan semula masjid, dengan beberapa fasilitis baru yang akan ditambah insya-Allah untuk kemudahan kita para jamaah dan masyarakat sekalian. Jadi itu memerlukan dana, memerlukan sokongan besar daripada masyarakat yang sekarang ini agak tergendala dengan sebab adanya COVID-19 dan juga circuit breaker. Tapi tak apa, insya-Allah pintu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala masih luas dibuka untuk kita. Carilah rahmat Allah itu melalui kemurahan, ya, dalam hati kita dengan menghulurkan keihsanan dan bantuan sama-sama kepada Masjid Darul Makmur, ya, insya-Allah. Baik, siap tuan-tuan? Ayat 48 dah kita jumpa, surah Al-Anbiya. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? Kita baca 3 ayat sahaja terlebih dahulu untuk melihat apa yang difirmankan oleh Allah mengenai Nabi Musa dengan Nabi Harun, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Musa wa Harunal furqana wa dhiya'an wa dzikran lil muttaqin. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. Yang bermaksud, dan sungguh benar telah kami berikan kepada Musa dan juga kepada Harun. Ya, dan kita dah tahu kisahnya, kemarin baru kita baca dalam surah Taha, ya, kisahnya panjang mengenai Nabi Musa dengan Nabi Harun, ya. Allah kata telah kami berikan kepada Musa dan Harun itu Al-Furqan. Al-Furqan. Furqan dalam bahasa Arabnya asal daripada kata dasar yang ada fa, ra dengan qaf. Fa, ra, qaf itu boleh makna beza, boleh makna pisah, ya. Daripada faraka datang farraka. Farraka membezakan ataupun memisahkan antara dua perkara. Jadi perkataan furqan di sini merujuk kepada ayat-ayat ataupun kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, iaitu kitab apa tuan-tuan? Kitab Taurat, ya. Jadi dinamakan kitab Taurat itu sebagai furqan. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian masih ingat, perkataan furqan ini juga merupakan di antara nama yang diberikan untuk merujuk kepada kitab Al-Quran kita juga, ya. Al-Quran kita ada beberapa nama, ya, Al-Kitab, Al-Quran, kemudian termasuk nama Al-Furqan, ya. Ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam antaranya surah Al-Baqarah, ayat khusus tentang bulan Ramadan, juga ada mengaitkan Furqan ini kepada Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang beriman dan sebagai penjelas, menerangkan dan menghuraikan petunjuk itu, wal furqan. Quran juga adalah Al-Furqan. Ya, kenapa Quran dikatakan sebagai Furqan? Sebab Quran itu yang memisahkan dan membezakan di antara yang hak dengan yang batil, di antara iman dengan kufur, di antara terang dengan gelap. Itu fungsi Al-Quran. Jadi kalau ada orang nak tahu mana jalan lurus, mana jalan yang tidak lurus yang Allah tak terima, itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Jadi rupa-rupanya nama ataupun fungsi Furqan itu bukan hanya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kalau berdasarkan pada ayat 48 yang kita baca ini, hatta kitab At-Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa juga disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Al-Furqan, ya. Telah kami berikan kepada Musa dan Harun itu Al-Furqan, maknanya kitab Taurat tadi,
wa diya'an, juga cahaya, wa dzikran, juga sebagai peringatan, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini ciri-ciri yang ada pada Al-Quranul Karim juga. Kitab yang Allah turunkan itu membantu kita buat keputusan, mampu membezakan yang hak daripada yang batil. Kitab daripada Allah itu diturunkan kepada manusia supaya manusia itu dalam hidupnya tidak kegelapan, ya, dapat cahaya. Kemudian kitab daripada Allah itu juga Allah turunkan sebagai peringatan kepada manusia yang banyak lupanya, yang banyak lalainya ini kan. Begitulah dengan kitab Taurat, begitulah juga dengan kitab Al-Quranul Karim. Siapa itu orang-orang bertakwa? Kata Allah, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, iaitu mereka yang punya rasa takut terhadap Tuhan mereka. Bil ghaibi, dalam keadaan ghaib. Apa makna dalam keadaan ghaib? Kita beriman kepada Allah, kita takut kepada Allah. Walaupun semasa hidup di dunia, mata kita tak nampak Allah, telinga kita tidak mendengar suara Allah, tapi kita meyakini, melihat kepada begitu banyak bukti akan kewujudan Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah, kita tetap beriman dan kita tetap punya rasa takut. Yakhshawna rabbahum, takut kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan tidak dilihat. Wa hum minas saati mushfiqun, dan orang bertakwa juga ialah mereka yang punya rasa bimbang dan khawatir terhadap kedatangan hari kiamat ataupun hari akhirat. Ya, sebab kita tak pasti kita akan selamat ataupun tidak. Kita tak pasti sama ada kita ini cukup bawa bekalan yang akan buat kita masuk syurga ataupun tidak. Sama ada kita ini akan bebas diselamatkan oleh Allah, dilindungi daripada azabnya ataupun tidak. Kita tak tahu. Kita takut. Kerana kebimbangan dan ketakutan terhadap hari kiamat itulah yang mendorong kita untuk senantiasa berjaga-jaga, ya, untuk senantiasa menjaga iman kita, berusaha untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kalau orang yang tak punya rasa takut dengan hari kiamat, ya Allah, dengan neraka pun tak takut, dengan perhitungan mahkamah Allah pun tak bimbang, dengan keadaan kecohnya nanti, sesaknya, panasnya di padang mahsyar pun tidak menghiraukan dia, maka itu perkara yang akan menyebabkan manusia ini terus dibuai hanyut dalam mimpi hidup dunia sahaja. Na'udzubillah. Kemudian Allah sambung dengan ayat yang ke-50, kisah tentang Musa dan Harun yang diberikan kitab oleh Allah ini. Kata Allah, wa hadza dzikrum mubarakun anzalna, dan inilah dia peringatan, zikrun, peringatan, ya, mubarakun, yang penuh dengan barakah. Mubarak maknanya penuh dengan barakah. Anzalnahu, yang telah kami turunkan. Ya. Barakah tu apa tuan-tuan? Kita pernah sebut dulu, masih ingat lagi ke tidak? Barakah. Barakah maknanya kebaikan, goodness. Ya, kalau kita kata, wah ini banyak barakahnya, maknanya perkara ini banyak kebaikannya. Kalau kita kata kita mohon dah keberkatan daripada Allah, maknanya mintalah kebaikan daripada Allah. Kecuali orang Melayu, kataan berkat tu lain sikit. Berkat main kebaikan pun dia, berkat maknanya tapau nasi buat bungkus balik daripada kenduri pun dia, ya, dia buat berkat. Tapi sebab kita mengharapkan apa yang telah kita nikmati juadah, katalah waktu majlis kenduri, kahwin ke kenduri apa pun, kita dah dapat nikmatnya, dapat makan yang dihidangkan oleh tuan rumah, sekali dapat bawa balik lagi, tambahan lagi. Kan kebaikan itu. Ya, jadi tuan rumah pun mengharapkan kebaikan, dapat pahala sebab berikan jamuan kepada kita, jamuan kita makan tempat rumah dia, bawa balik lagi kepada keluarga kita, dan kita pun mengharapkan kebaikan bertambah-tambah sebab kita dapat makan di rumah dia, bawa balik pun dapat lagi tambahannya. Sebab tu orang Melayu kata berkat, padahal perkataan asalnya barakah itu maknanya kebaikan. Ya. Afa antum lahu munkirun, maka apakah kamu wahai manusia, dan ini khusus sekali kepada Bani Israel, ya, sebab mereka lah yang mengakui, mengikut dan mempercayai Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi kata Allah sebagai peringatan, afa antum lahu munkirun, apakah masih lagi kamu itu ingkar terhadapnya. Ya, ingkar terhadapnya maknanya terhadap apa? Ingkar terhadap kitab yang Allah turunkan. Ya, kepada siapa tadi? Kepada Nabi Musa dengan Nabi Harun. Baik. Itu secara ringkas, sebab ayat 48 ini ada sebut Musa dan Harun. Jadi senarai nabi-nabi yang disebut dalam surah Al-Anbiya ini yang pertama. Tak ada kisah sangat, cuma peringatan betapa Nabi Musa dan Nabi Harun itu
diutus oleh Allah dengan diberikan kitab sebagai panduan manusia. Nah, kita sambung sekarang. Ayub dengan ayat 51. Ya. Ini agak panjang sikit kisah Nabi Ibrahim, tapi kita lihat, ya, menarik sekali insya-Allah untuk panduan dan peringatan kepada kita bersama. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. Sadaqallahul azim. Sampai situ dulu. Bermaksud, walaqad ataina Ibrahima rusydahu. Dan sungguh benar kami telah berikan Ibrahim itu rusydahu. Rusydahu, asal makna rushd itu maknanya kebijaksanaan, ya, ataupun kecerdikan ataupun kemampuan untuk berfikir. Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu rusydahu. Baik. Rusydahu. Asalnya daripada perkataan yang terdiri daripada ra campur dengan shin, campur dengan dal. Kebanyakan perkataan dalam bahasa Arab asalnya 3 huruf. Kemudian ditambah-tambah, dikembangkan jadi pelbagai bentuk kalimat dan pelbagai makna. Ya. Kurang daripada ini, kalau yang root word dia asalnya ada 4 huruf. Itu kurang. Kebanyakannya 3 huruf. Ya. Daripada rasyada ini datanglah perkataan rushd. Rushd ini boleh makna kecerdikan, kebijaksanaan, boleh makna juga pengetahuan, ya. Sebab itu ada orang letak nama anaknya ataupun namanya Rashid, ya kan? Rashid maknanya cerdik. Ya, cerdik, dia boleh berfikir, dia tahu buat keputusan yang baik dalam kehidupan. Nah, dalam ayat ni dikatakan bahawa Nabi Ibrahim itu diberikan rushd. Dan kata Allah lagi, sambungan dia tadi, walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl. Min qabl. Min qabl. Dari sebelum itu. Min dari, qabl maknanya sebelum itu. Ya. Kat sini ulama ada beza pandangan. Apa makna Nabi Ibrahim dikurniakan oleh Allah rushd sebelum itu? Maka pendapat pertama mengatakan rushd maknanya kebijaksanaan, kecerdikan. Min qabl maknanya sebelum dilantik menjadi Nabi. Sebelum dapat wahyu lagi, daripada kecil, daripada muda, memang dah bijak budaknya. Ya, itu satu makna. Sebab itu dalam ayat ni kita akan lihat Nabi Ibrahim itu masih belia, masih muda, sudah berfikir, sudah melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang, ya kan? Melihat bintang, dia kata ini Tuhan aku, kelip-kelip bercahaya pada waktu malam, ya. Tapi ada masanya bintang itu hilang sebab dibayangi oleh bulan yang lebih besar. Ya, bulan lagi besar. Lalu dia katakan, okeylah kalau gitu bulan inilah Tuhan aku, bukan bintang, ya kan? Kemudian bila malam dah berlalu, matahari keluar. Lagi terang, lagi besar, lagi panas, ya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, itu adalah Tuhan, bukan yang bulan tadi malam. Tapi kemudian sampai petang, senja,
Matahari pun boleh tenggelam, matahari pun kehilangan daripada kelihatan manusia. Maka mengatakan, rupa-rupanya matahari pun tak sesuai menjadi Tuhan, Tuhan aku hanyalah Allah yang satu. Jadi daripada kecil sudah berfikir. Bukan maknanya Nabi Ibrahim itu tercari-cari Tuhan, sebab kalau kita baca tafsiran para ulama, mereka mengatakan itu adalah kalimat yang dikeluarkan sebagai kata orang tu mempersoalkan perbuatan kaumnya tadi. Ya, kamu kalau lihat benda ini kamu terpesona, kamu rasa dia hebat, dia boleh jadi Tuhan. Ada benda lain yang lebih hebat. Benda kedua, kamu terpesona, anggap dia lah berkuasa. Ada benda lain yang lebih hebat lagi. Sebagai sindiran kepada kaumnya, bahawa apa yang mereka buat, berhala, patung dan sebagainya nak disembah itu sebenarnya tidak ada kehebatan apa-apa. Jadi itu satu pendapat mengatakan rusydahu maknanya kecerdikan. Min qabl, sebelum kenabian, ya, sebelum kenabian. Sebelum Nabi Ibrahim diberikan wahyu oleh Allah. Tapi ada pendapat kedua, yang pertama, pendapat kedua mengatakan rusydahu, ya, petunjuk. Petunjuk, ya. Sebab daripada perkataan rusyd datang perkataan irsyad ataupun arsyada. Arsyada, irsyad. Arsyada, irsyad maknanya beri petunjuk. Ya, beri petunjuk. Jadi ada pendapat kedua mengatakan Nabi Ibrahim diberikan rusyd, maknanya Nabi Allah Ibrahim itu diberikan oleh Allah petunjuk. Apa makna petunjuk? Kitablah. Kitab Allah itulah merupakan petunjuk daripada Allah. Diberikan kepada Nabi Ibrahim min qabl. Ini yang pendapat pertama, sebelum kenabian, ya. Tapi yang pendapat kedua mengatakan rusyd, petunjuk ataupun kitab Allah berikan min qabl, sebelum siapa? Tadi sebelum kisah Nabi Ibrahim sebut tentang Nabi apa? Nabi Musa kan? Dengan Nabi Harun. Jadi sebelum itu maknanya sebelum Musa dan Harun. Musa dan Harun. Jadi Nabi Musa dapat kitab. Tadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebelum Nabi Musa dulu, ya, dapat kitab. Sebelum itu Nabi Ibrahim sudah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kitab sebelum Nabi Musa dengan Nabi Harun. Jadi ada dua pendapat Nabi Harun, ya. Baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa laqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin. Dan kami yakni Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengenali Ibrahim itu. Allah kenal sangat siapa Nabi Ibrahim. Sebab memang Allah yang jadikan, ya. Allah yang pelihara, Allah yang kasih kecerdikan, Allah yang akhirnya memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Idh qala li abihi, ayat 52, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya, wa qaumihi, dan juga kepada kaumnya, ma hadhihi tamathilu, apalah ini berhala-berhala, allati antum laha akifun, yang kamu sibuk berterus-terusan beribadat dan menyembah berhala-berhala ini, ya. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan betapa Nabi Ibrahim itu mempersoalkan, ya, perbuatan bapanya termasuk kaumnya yang menyembah berhala-berhala dan tak putus-putus mereka menyembah. Kita lihat di sini, dulu semasa kita baca kisah Nabi Ibrahim dalam surah-surah yang pernah kita jumpa dahulu, surah Maryam dan beberapa surah sebelum itu, ya. Saya pernah menerangkan bahawa para ulama punya pandangan yang terpecah kepada dua. Siapakah orang yang dimaksudkan ataupun disebut di sini dengan perkataan li abihi, kepada bapaknya? Betul bapaknya ke ataupun sebenarnya orang lain? Maka ulama beza pandangan. Ada pandangan pertama mengatakan Allah gunakan perkataan bapak tu bapaklah. Abihi, walidihi, ya kan? Bapaknya. Jadi kalau ikut pendapat itu bermakna Nabi Ibrahim ini dilahirkan dalam keluarga dan dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak beriman kepada Allah, yang merupakan seorang yang menyembah berhala. Malah ada riwayat mengatakan dia di antara mereka yang
menghasilkan patung-patung berhala itu. Itu satu pendapat. Kerana perkataan memang perkataan ab, ya, bapa yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Tetapi ada golongan ulama sebahagiannya yang tidak bersetuju sebab mereka mengatakan bagaimana mungkin seorang itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Dan ini bukan nabi sebarang nabi, ini antara nabi-nabi yang utama tuan-tuan, ya. Dalam Islam, dalam sejarah nabi, ada nabi-nabi yang lebih utama daripada nabi-nabi yang lain. Mereka disebut sebagai ulul azmi, ya, nabi-nabi yang utama. Antaranya ialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, termasuklah Nabi Musa, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi bagaimana seorang nabi, terutama nabi yang termasuk ulul azmi, itu mempunyai bapa yang sembah berhala yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ulama tak dapat terima. Maka mereka mengatakan berdasarkan pada ayat-ayat ini melihat kepada penggunaan bahasa orang Arab. Orang Arab bila sebut ab, biasa kita maknakan sebagai bapa. Tetapi orang Arab juga kadang-kadang menggunakan ab itu untuk membawa maksud datuk. Dan kadang-kadang ab itu boleh digunakan untuk membawa maksud pakcik sebelah bapa. Walaupun jarang digunakan. Tapi ada kalanya perkataan ab digunakan untuk membawa maksud datuk, kadang-kadang perkataan ab digunakan untuk membawa maksud pakcik sebelah bapa. Jadi golongan ulama yang kedua mengatakan bahawa maksud ab di sini tak mungkin bapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sendiri, tetapi bermaksud pakciknya. Dan itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kalau kita perhatikan, salah seorang daripada pakciknya itu memang tidak beriman kepada Allah. Ya, sampai meninggal dunia, sampai dia mati memang tidak beriman kepada Allah, malah menentang dan melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu satu perkara. Kita nak katakan kat sini sama ada ab yang maksudnya dalam ayat ni ialah bapa kepada Nabi Ibrahim sendiri ataupun maksudnya ialah pakciknya, wallahu a'lam. Ini perkara yang dipertikaikan oleh para ulama, ya. Tapi untuk memudahkan penyampaian saya, untuk memudahkan cerita kita berdasarkan pada perkataan yang ada, kita gunakanlah pendapat yang ramai daripada ahli tafsir mengatakan, kita gunakan bahasa bapa jugalah, ya. Sama ada bapa tu maksudnya datuk ataupun pakcik, ya. Jadi Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, ma hadhihi tamathil, apalah ini berhala-berhala ni semua, allati la antum laha akifun, yang kamu ibadat menyembahnya berterus-terusan. Akifun, kalau kita lihat dalam istilah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada perkataan yang hampir sama dengan ini. I'tikaf. Ya kan? Kalau kita perhatikan, i'tikaf ada ain, ada kaf, ada fa. Asal daripada kata dasar yang sama dengan perkataan akifun. I'tikaf ataupun akif ni maknanya melakukan ibadat dengan sungguh-sungguh. Ya. Yang mana tidak terputus dengan sesuatu perkara yang mendatang. Ya, maknanya buat berterusan, berpanjangan, ya. Kalau dah habis pun nanti besok buat lagi, lusa buat lagi, berulang-ulang. Itu maknanya i'tikaf ataupun akif, daripada ain, kaf dengan fa. Kalau kita sebagai orang Islam, bila kita kata kita beriktikaf, ada istilah khusus, maknanya kita beribadat khusus dalam masjid. Ya, kita masuk niat iktikaf kat dalam masjid, kita tak buat benda lain. Kita tumpukan perhatian khusus untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masjid ketika kita beriktikaf, kita tidak sibuk berborak tentang dunia, kita tak sibuk menguruskan kehidupan yang tidak ada kena-mengena dengan ibadat kita. Kalau ada apa perkara nak uruskan, kita keluar, bukan dibawa ke dalam masjid. Sepanjang kita berada dalam masjid, niat sebagai i'tikaf, sepanjang itulah kita dianggap sebagai beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada tak diisi dengan solat ke, dengan baca Quran ke, dengan zikir ke, dengan menuntut ilmu ke, ataupun setakat duduk tak buat dosa tapi duduk niat i'tikaf kepada Allah, nak merasakan keistimewaan berada dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan sebagai i'tikaf, ya. Daripada perkataan itu ataupun daripada pengertian seperti itu boleh kita fahamkan maksud Nabi Ibrahim berkata demikian kepada bapanya dan kepada kaumnya ialah mereka tu bila sembah berhala, sembah betul-betul. Sungguh-sungguh, bukan setakat buat dah jalan tak, tapi sembah betul-betul. Sebab itu dikatakan bukan setakat abidun,
Bukan setakat Nabi Ibrahim mengatakan, apalah berhala ni yang kamu sembah, tak. Tapi apalah pahala ni yang kamu sampai akifun, sembah dengan sungguh-sungguh, ya, dengan serius, dengan komitmen yang penuh, dengan ambil masa yang panjang, dengan pengorbanan yang pelbagai yang kamu lakukan untuk berhala-berhala yang kamu sembah ini. Ya? Nah, jadi kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat-ayat seperti ini malah bila kita perhatikan orang-orang lain yang tidak sama agama dengan kita, kita sebagai orang beriman pastinya kita yakin bahawa agama kita ni yang betul. Ya kan? Takkanlah kita beriman pada Allah tapi kita masih separuh-separuh, tak mungkin. Kita yakin bahawa bila kita ini Allah beri hidayah menjadi orang Islam, kita menyembah Allah, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah agama yang benar. Kita pegang betul, kita imani sungguh-sungguh, ya kan? Tapi ada orang lain yang pilih untuk menyembah benda lain. Kita hormati mereka, kita tidak kacau mereka, lakum dinukum waliyadin, tapi kita sebagai pegangan kita tahu yang kita pegang ni yang betul, ya kan? Nak jadi cerita tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat-ayat seperti ini menunjukkan bahawa orang lain yang punya pegangan yang lain daripada kita, sedangkan kita yakin pegangan kita inilah yang benar, sepatutnya timbul rasa malu. Kalau kita yang pegang dengan agama kita yakin benar, tetapi tidak ada kesungguhan dalam agama kita. Kita lihat orang lain sembah apalah agama dia, tak ikut agamaku saja yang betul. Tapi kita melihat mereka menyembah, sembahan mereka itu lebih bersungguh-sungguh daripada kita. Patut kita rasa malu, patut kita rasa tercabar, patut kita rasa bahawa tak patutlah. Ya, antara kita dengan mereka, iman kita mengatakan kita inilah agama yang benar. Allah tu Tuhan yang benar. Tapi kenapa dalam ibadat kita tidak ada komitmen, dalam ibadat kita tidak ada fokus, dalam kita mentaati perintah Allah selalu kita cuaikan, selalu kita lalaikan, selalu kita tidak ambil berat apa pelaksanaan yang perlu kita tunaikan. Allah, ya. Di sini ayat Allah menggambarkan dengan perkataan akifun dan menunjukkan yang sembah berhala itu pun kerana dia punya keyakinan dia. Ya, kerana komitmen dia buat sungguh-sungguh. Dia curahkan sepenuh jiwa raga dia untuk apa yang dia yakini. Patutnya apatah lagi kita ini lebih-lebih lagi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengejar keredaan Allah, yang mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat. Janganlah kita ni kurang dari sudut komitmen kita, disiplin kita, pegangan kita terhadap apa yang kita yakini dan kita percayai ini. Itu persoalan Nabi Ibrahim. Apa jawapan yang diberikan oleh kaumnya tadi? Kaumnya mengatakan, qalu, mereka mengatakan, wajadna aba'ana laha abidin. Wahai Ibrahim, dah memang kami dapati, inilah yang kami terima, datuk nenek moyang kita dulu pun memang sembah benda-benda ni. Jadi kita cuma ikut aja. Ini yang kami warisi, wahai Ibrahim, ini yang kita warisi bersama. Ya. Begitu bapa kami sembah, begitu datuk kita sembah, begitulah kami ikut sembah sekarang. Kenapa perlu dipersoalkan? Kenapa perlu disemak balik? Ya, benda yang dah berjalan berkurun-kurun lamanya, we just continue. Itu jawapan mereka kepada persoalan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tetapi kemudian dijawab balik oleh Nabi Ibrahim, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Nabi Ibrahim mengatakan, kamu ini semua wahai kaumku dan juga datuk nenek moyang kamu yang telah menyembah berhala-berhala ini semuanya adalah orang-orang yang sesat. Begitu dakwah yang hendak disampaikan oleh Nabi Ibrahim ketika waktu ini beliau masih muda lagi. Masih lagi muda. Sebab kemudiannya nanti berlaku macam-macam sejarah dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berpindah ke negeri lain, berumah tangga, dapat anak dan sebagainya. Kisah dengan Nabi Ishak, kisah dengan Nabi Ismail, nak sembelih Nabi Ismail. Ya, bina Kaabah ulang alik, ya, antara tempat negerinya dengan Mekah, tempat ditinggalkan Nabi Ismail. Panjang ceritanya. Jadi apa yang berlaku ini, dialog yang berlaku ketika Nabi Ibrahim masih muda. Kalau kita lihat kitab tafsir, ada mengatakan umurnya baru 16 tahun. Wallahualam dapat daripada mana sandarannya, hadis tidak ada. Tapi pendapat sebagian ulama kata ini ketika umurnya 16 tahun. Ada mengatakan ketika umurnya 25 tahun. Masih muda. Tapi begitu keyakinan diri yang telah ada dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kata, kamu ni yang sembah berhala sesat. Ya, yang kamu kata datuk nenek moyang sembah, kamu ikut, datuk nenek moyang kita pun sesat kalau macam tu, kata Nabi Ibrahim. Ya. Qalu,
Lalu kaumnya mengatakan kembali kepada Nabi Ibrahim, "Ajitana bil haqqi, wahai Ibrahim, apakah kau sekarang ni datang kepada kami ni semua nak cakap tentang benda ni? Kau cakap ni benda yang betul ke? Sungguh-sungguh ke? Bil haqq, dengan penuh kebenaran ke? Am anta minal la'ibin, ataupun kau ni main-main aja saja nak kacau buat pasal aja, ya kan? Sungguh-sungguh ke kata engkau ni wahai Ibrahim?" Lalu dijawab oleh Nabi Ibrahim. Sekarang ayat keberapa tuan-tuan? Sekarang ayat yang ke-56. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, qala, beliau mengatakan, bal rabbukum rabbus samawati wal ard. Bahkan sebenarnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan kepada langit dan juga bumi. Alladzi fatarahunna, dialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan aku boleh berikan buktinya kepada kamu. Ya, kata Nabi Ibrahim. Wa tallahi, dan demi Allah. Nabi Allah bersumpah. Ya, Nabi Ibrahim tadi bersumpah. Wa tallahi, dan demi Allah, la akidanna asnamakum, akan aku buat sesuatu, ya, strategi, satu rancangan terhadap berhala-berhala kamu ini. Dalam sebahagian kitab terjemah bahasa Melayu digunakan perkataan akan aku buat tipu helah. La akidanna, aku akan buat tipu helah terhadap kita kata terhadap berhala-berhala kamu. Cuma nak kata tipu helah, nak buat tipu helah pada patung, pada berhala, nak tipu apa pada berhala? Sebab kita tahu Nabi Ibrahim tu memang mengatakan berhala tu tak boleh respon apa-apa pun, nak bercakap pun tak boleh, nak melakukan apa pun tak ada kuasa, tak ada keupayaan. Jadi nak tipu berhala, apa maksud tipu berhala? Sebab tu saya gunakan pula bahasa saya, akan aku buat sesuatu perancangan yang tidak baik, ataupun I will do something, I have a plan, ya, yang akan saya lakukan terhadap berhala-berhala kamu ini, ya. Cuma perkataan kaid ini perbuatan, sama ada kita gunakan terjemahan kaid itu tipu helah macam sebagian orang gunakan, ataupun satu perancangan yang tersembunyi yang menyebabkan kesan tak baik. Itu kaidun, ya. Saya pun tak tahu nak fikir apa bahasa yang lebih tepat untuk perkataan kaidun ini. Satu perancangan yang disembunyikan orang tak tahu, yang ada kesan tidak baik. Ya. Yang akan aku lakukan terhadap asnamakum, terhadap berhala-berhala kamu ini, ba'da an tuwallu mudbirin, ketika ataupun selepas kamu beredar pergi. When you are not around, I have a plan to do something terhadap berhala-berhala kamu ini. Ya, begitu maksud yang disebut oleh Nabi Ibrahim dalam sumpahannya. Ya, nak membuktikan bahawa apa yang disembah oleh mereka ini hanyalah benda yang tidak benar, dan perbuatan mereka menyembah berhala itu hanyalah satu kesesatan belaka. Maka dalam ayat 58, faja'alahum judzadzan illa kabiran lahum. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim ialah dia pecahkan berhala-berhala yang ada itu. Pastinya ketika orang semua dah tak ada. Ya, siang ke malam ke, wallahu a'lam bissawab. Ada riwayat mengatakan ketika hari kebesaran mereka. Ya, ketika hari pesta, entah hari raya apa mereka sambut, semua orang pergi sambut berpesta, Nabi Ibrahim sembunyi-sembunyi, ya, datang ke tempat berhala-berhala itu dihimpunkan. Ketika orang lain tidak ada, dia pecahkan satu persatu. Dalam ayat ini digunakan perkataan judzadzan, maka Nabi Ibrahim jadikan berhala-berhala itu hancur ataupun pecah berkeping-keping. Judzadz maknanya berkeping-keping. Illa, kecuali satu, kabiran lahum, berhala yang besar tu ditinggalkan. Ya. Jadi banyak berhala, banyak saiz lah, yang besar, yang sedang, yang kecil, ya. Dipecahkan semua, tinggalkan yang besar satu. Illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Rancangan dia ialah mudah-mudahan kalau orang tanyalah yang besar ni, ya, la'allahum, mudah-mudahan kaum dia tadi ilaihi, kepada berhala yang besar ini, yarji'un, akan kembali merujuk untuk bertanyakan kepada dia what happened, ya, kalau kes itu diketahui orang. Nah, sampai situ kita baca tadi. Kita sambung sedikit lagi untuk melihat apa yang berlaku. Qalu man fa'ala hadha. Mereka mengatakan, siapa yang dah buat perkara ini bialihatina, terhadap tuhan-tuhan sembahan kami ini? Innahu laminadh zalimin. Aniayalah orang macam ni. Ya kan? Mereka tertanya-tanya. Qalu
Lalu mereka mengatakan, di antara mereka mengatakan, sami'na fatan. Kami pernah dengar ada seorang pemuda, anak muda. Sebab itu saya katakan tadi, perbuatan itu dibuat oleh Nabi Ibrahim ketika dia masih muda. Ya, Allah gunakan perkataan fatan. Fatan ni maknanya pemuda ataupun belia. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum. Mereka lalu mengatakan, kami ingat kami pernah dengar lah satu budak ni, ya, yadhkuruhum, asyik sebut pasal berhala, asyik sebut pasal berhala. Sebut maknanya apa? Mempersoalkan. Ya. Sama ada ini berhala ni Tuhan yang benar ataupun tidak. Yuqalu lahu Ibrahim. Yang namanya ialah Ibrahim. Jadi orang kampung ingat, orang pekan ingat. Ya, bila dicari siapa yang pecahkan, semua sebut ni mesti Ibrahim, sebab kita dengar selalu dia mempersoalkan tentang berhala-berhala yang ada. Qalu, lalu mereka mengatakan, fa'tu bihi ala a'yunin nas. Bawa datang si Ibrahim itu depan khalayak orang ramai biar semua orang dapat lihat. La'allahum yashhadun, supaya mereka sama-sama menyaksikan. Qalu, mereka mengatakan, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang buat ini semua terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Dia mengatakan, yang buat sebenarnya yang paling besar ni lah. Ni ketua dia, chief dia ni yang buat. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tak percaya, tanya ni. Semua yang dah pecah-pecah, dah habis ni semua, termasuk yang kecil, yang besar ke, tanya. Kalau mereka itu boleh betul-betul berbicara dan bercakap. Jadi maknanya itulah rancangan Nabi Ibrahim. Kata orang tu pulangkan pulangkan buah keras apa? Paku buah keras. Pulangkan paku buah keras. Ya kan? Selama ini mereka mengatakan inilah sembahan kami, inilah yang tolong kami, inilah yang pelihara kami, inilah yang jaga kehidupan kami. Nabi Ibrahim pulangkan paku buah keras pada mereka. Sekarang tanya betul-betul lah. Kalau ini semua yang kamu rasa boleh berkuasa, boleh menolong kamu, boleh membela kamu, boleh tak dia bela diri dia sendiri? Ya kan? Tanya. Ya, sama ada mereka itu boleh berbicara ataupun tidak. Faraja'u ila anfusihim. Lalu mereka semua kembali bicara antara mereka, faqalu innakum antumuz zalimun. Kita tak boleh nak jawab macam manalah. Mana patung ni boleh cakap? Ya, kita pun tahu selama ni kita sembah tapi dia tak boleh berbicara pun, tak boleh jawab soalan pun, tak boleh jawab pertanyaan pun. Ya, sebenarnya kamu ni dah semua yang aniaya, bukan dia. Bukan Ibrahim itu yang aniaya, kita ni semua ni yang bodoh ni. Ya kan? Sembah sesuatu yang tidak boleh bercakap maupun berbicara apa-apa. Thumma nukisu ala ru'usihim. Kemudian tertunduklah kepala dan wajah mereka semua. Turut malu. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Wahai Ibrahim, kau pun tahu manalah patung-patung ni boleh cakap. Takkan kau nak suruh kami tanya dengan patung yang dah pecah ke, yang belum pecah ke, yang kecil ke, yang besar ke? Engkau pun tahu, wahai Ibrahim, patung tak boleh bercakap. Lihat tuan-tuan, subhanallah. Kita ni kadang-kadang, ya, untuk menegakkan hujah, kadang-kadang kita ini bila kita merasakan bahawa ada orang salah, kita betul, ya. Bahasa kita itu tidak cermat. Nabi Allah Ibrahim bila berbahasa di sini, kalau kita lihat, pengakuan itu sampai timbul daripada mereka sendiri. Ya, tak payah nak lawan cakap dan sebagainya. Rancangan dia tadi cara menunjukkan sampai mereka sendiri mengakui bahawa yang kita sembah selama ini sebenarnya tidak boleh bercakap dan tidak boleh berbicara. Ya, begitu maksud yang dikatakan oleh Allah yang saya tuliskan tadi, perkataan rushd. Allah berikan Nabi Ibrahim itu kecerdikan sejak masih muda lagi. Ya, tajam pemikirannya, bijak cara pemikirannya. Kita baca dengan pantas tuan-tuan dan puan-puan, ya, sebab ayat-ayat yang mudah difahami. Malah kisah Nabi Ibrahim seperti mana yang saya katakan pada awal kuliah tadi, kita dah baca banyak kali dah dalam surah-surah yang terdahulu. Ya, cuma insya-Allah kita mengambil peringatan supaya kita tidak lupa pengajaran yang perlu kita petik daripada kisah Nabi Ibrahim ini. Ya. Qala, sekarang kita berada di dalam ayat 66 surah Al-Anbiya. Qala, Nabi Allah Ibrahim berkata, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an. Apakah kamu masih lagi menyembah selain daripada Allah? Selain daripada Allah, sesuatu yang tidak memberikan kamu manfaat apa-apa pun, wala yadurrukum, dan tidak boleh memberikan kamu mudarat apa-apa pun.
Sambungannya lagi, mana tadi? Uffin lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celakalah kamu, hinalah kamu semua. Ya, dengan sebab perbuatan kamu ini menyembah selain daripada Allah, apakah kamu tidak menggunakan akal fikiranmu? Ya. Begitulah Nabi Ibrahim dengan masyarakatnya, dengan kaumnya mengatakan, akhirnya kamu ni bodoh. Kamu ini hina, kamu celaka. Kalau tak stop perbuatan ini, kalau kamu tak berhenti cari Allah, sembah Allah Tuhan yang sebenarnya, maka selama-lamanya lah kamu itu akan berada dalam kesesatan, selama-lamanya lah kamu itu berada dalam kehinaan. Gunakan akal, afala ta'qilun, gunakan akal. Ya, yang telah dikurniakan oleh Tuhan kepada kamu sebagai manusia yang boleh berfikir. Nah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ini bila melakukan sesuatu tanpa ilmu, ya, dan akhirnya terbukti salah. Bila ditegur orang, difahamkan, ditunjukkan salah kita kat mana, kita nampak dan terbukti, dan kita sendiri mengaku benda tu salah. Ya kan? Sepatutnya bila ditegur, diingatkan, dinasihati, kita berubahlah kan? Kita pilih yang benar. Yang mana yang salah walaupun dah bertahun lama, walaupun dah berkurun lama, walaupun dah generasi demi generasi kita lakukan, tinggalkan. Sekarang kita nampak yang benar mana, kita pilih yang benar. Ya kan? Tapi kita lihat apa yang dilakukan, respon yang diberikan oleh kaum Nabi Ibrahim itu, dia memberi gambaran bahawa ini sikap di antara manusia itu berlaku. Walaupun di antara kita sampai hari ini. Ya. Ada kalanya kita dah nampak benda tu salah, tapi kita ni susah nak tinggalkan. Bila susah nak tinggalkan, kita nak lawan hujah tak boleh sebab dah terbukti salah. Jadi akhirnya apa kita buat? Akhirnya kita ini attack orangnya ataupun kita serang orangnya. Sebab hujah kita dah tak boleh lawan dah kan. Kita nak kata macam mana lagi, kita sudah mengaku yang berhala itu tidak boleh bercakap dan tidak boleh berbicara. Ya, Nabi Ibrahim bijak orangnya, cerdik bercakap. Kita punya argument can never win. Jadi akhirnya jalan keluar satu-satunya ialah kita serang orangnya. Sama ada kita jatuhkan integriti dia, maruah dia, kita malukan dia, kita fitnah macam-macam terhadap dia. Dan itu antara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Nabi bawakan Quran, Nabi datangkan hujah, tak boleh nak lawan ayat Quran macam mana? Dengan struktur ayatnya, bahasanya begitu kita kata luar daripada kemampuan manusia biasa. Akhirnya mereka tuduh Nabi yang bukan-bukan. Nabi itu gila, Nabi itu tukang sihir, Nabi macam-macam. Ya, diserang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kes Nabi Ibrahim yang diserang apa? Nyawa Nabi Ibrahim. Bunuh je sudah. Ya, nyusahkan kita, mencabar amalan kita, mempersoalkan warisan kita, kebiasaan kita. Bukan satu perkara yang mudah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan satu perkara yang mudah untuk buang kebiasaan. Apatah lagi benda yang kita warisi daripada datuk nenek moyang kita yang lama. Ya. Sebab itu orang bila nak mengubah sesuatu keadaan, dia perlu ada strategi, perlu ada hikmah. Ya. Begitu yang dilihat, apa yang boleh kita lihat berlaku kepada Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Kita perhatikan ayatnya. Ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu harriquhu. Lalu mereka keluarkan perintah. Dalam ayat-ayat yang lain, dalam nas-nas yang lain mengatakan rajanya buat perintah. Dia keluarkan titah mengatakan kita hukum dia, kita bakar dia. Harriquhu, bakarlah Ibrahim ini. Wansuru alihatakum. Ya. Dan belalah Tuhan-Tuhanmu. Nampak tuan-tuan? Wansuru alihatakum, belalah. Ya, pertahankanlah sembahan-sembahan kamu. Tuan-tuan ya, kita lihat. Di sebalik perintah itu, di sebalik keputusan itu menunjukkan mereka ni tak berfikir secara benar. Ya. Kalau itu Tuhan, tapi mereka mengaku secara tidak langsung, Tuhan itu tak ada kuasa. Perlu dibela, perlu disokong, perlu ditolong. Ya. Dengan cara macam mana? Mari kita tolong Tuhan kita dengan bakar hidup-hidup si Ibrahim ini. La ilaha illallah. Ya. Bakar dia, harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kalau betul-betul kamu tu nak bela Tuhan kamu ataupun kamu betul-betul menyembah inilah Tuhan kamu, kena ambil tindakan. Bunuh Ibrahim dengan cara bakar dia hidup-hidup. Subhanallah. Ya.
Para ulama menegaskan ayat-ayat seperti ini nombor satu nak menunjukkan tentang ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Bahawa menjalankan dakwah, mengajak orang kepada kebenaran itu is not a bed of roses, tak. Bukan satu perbuatan, satu kerja, satu tugas yang mudah. Banyak ancamannya, banyak ujian, banyak kesulitan yang perlu dihadapi. Sebab itu bagi kita sendiri dalam kehidupan, bila kita inginkan kebenaran, bila kita ini nak melaksanakan perintah Tuhan, bila kita nak menegakkan hukum Allah, pasti ada cabarannya. Ya, jangan ingat hidup kat dunia ini bila kita nak selamat, kita nak dapat pahala, kita nak masuk syurga, kita boleh buat hidup ni santai-santai, senang-senang, tak perlu ada tanggungjawab, tak ada perlu hadapi ujian, tak. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan hidup di dunia ini begitu sahaja dalam keadaan mereka tidak diuji? Kata Allah. Kita pasti akan diuji. Ya. Tugas orang beriman ialah hadapi ujian dengan kesabaran, dengan keimanan, dengan ilmu pengetahuan. Supaya kita tahu apa yang perlu kita buat. Bukan tugas orang beriman untuk lari daripada ujian. Itu bukan tanggungjawab orang beriman. Ya. Bila ada sesuatu ujian yang berat, minta kekuatan daripada Allah. Minta kemampuan daripada Allah. Sebab itu dalam doa yang kita biasa baca dipetik daripada ayat-ayat hujung surah Al-Baqarah, ya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, janganlah kau timpakan ke atas kami ya musibah seperti mana yang pernah kau timpakan ke atas umat yang terdahulu sebelum kami. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Janganlah kau bebankan ke atas kami bebanan yang tidak mampu, tidak sanggup kami pikul, ya Allah. Ya kan? Apa maksud doa itu? Doa itu bukan mengajar kita lari daripada tanggungjawab. Doa itu bukan mengajar kita untuk jadi orang yang senantiasa mengelakkan diri daripada ujian Allah, tak. Bila kita minta, ya Allah, janganlah kau bebankan ke atas kami bebanan yang tidak sanggup kami pikul, kita kena faham, Allah tak akan bebankan manusia benda yang mereka tak sanggup pikul pun. Sebab sebelum ayat itu Allah dah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan ke atas mana-mana insan bebanan yang dia tidak mampu pikul. Jadi kalau Allah dah kata macam gitu, apa makna doa? Ya Allah, janganlah kau pikulkan ke atas kami benda yang kami tak sanggup pikul. Kenapa perlu minta itu daripada Allah? Padahal Allah dah jamin Allah tak akan pikulkan pun benda yang tak mampu kita pikul, kan? Maksud doa itu ialah, ya Allah, yang sebenarnya kita minta ialah, ya Allah, kau berikanlah kekuatan kepada aku, kemampuan kepada aku, supaya datang ujian daripadamu, ya Allah, aku akan sanggup pikul. Itu maksud Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kau pikulkan ke atas kami benda yang kami tak mampu pikul. Maknanya apa? Minta kemampuan, ya Allah. Minta kekuatan hati, minta keutuhan iman, minta inayah, panduan dan juga pertolongan daripada Allah supaya bila datang sesuatu yang walaupun zahirnya mendatangkan kesulitan, kesukaran, keperitan dalam hidup, kita mampu hadapi dengan hati yang tenang, penuh keimanan, dengan kesabaran yang memberikan kita keteguhan, dengan ilmu pengetahuan yang menyebabkan kita tahu apa tindakan yang perlu kita ambil. Ya. Ayat ini yang kita baca tadi, bila perintah Nabi Ibrahim disuruh ataupun diperintahkan untuk dibakar hidup-hidup dalam, kita kata, rangka mereka itu hendak mempertahankan dan membela Tuhan-Tuhan yang mereka sembah yang telah dihancurkan dan dipecahkan oleh Nabi Ibrahim. Nombor satu, kita kata menunjukkan bahawa tugas Nabi, tugas Rasul itu tidak mudah. Ancaman demi ancaman pasti akan mereka hadapi. Dan begitulah yang mewarisi tugas mereka. Ya, menyampaikan agama, mendidik masyarakat, ya, menyampaikan kebenaran, pasti akan ada ujian. Tak berat, sikit pun mesti ada. Yang kedua, Nabi Ibrahim ini menunjukkan kepada kita bahawa dalam kita berdakwah, dalam kita melakukan tugas kita, dalam kita meneruskan kehidupan kita, perlu ada hikmah, perlu ada strategi, perlu ada perancangan apa yang perlu kita lakukan. Yang mana kita harapkan kesannya dan hasilnya itulah yang terbaik untuk kita dan kepada masyarakat juga. Para ulama bila membaca ayat ini, mereka menerangkan dan memberikan peringatan.
Ayat ini bukan lesen lampu hijau kepada kita untuk bertindak sembrono kalau kata orang Jawa. Ya, tergopoh-gapah, tergesa-gesa, main sondol nak buat apa buat. Ya, kau ni biar betul kau main sondol. Nabi Ibrahim tu sampai dibakar tau. Itu Nabi Allah Ibrahim. Yang mana bila dibakar, sepatutnya sebagai manusia kan mati. Hangus. Ya, hilang nyawa. Tetapi dengan kuasa Allah, bila dah dicampakkan ke dalam api, Allah berikan perintah kepada api, nanti kita akan baca ayatnya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kau jadilah sekarang ini sejuk, dingin dan selamat kepada Ibrahim. Ada kuasa Allah yang datang. Ya. Yang mana kuasa Allah itu hanya diberikan kepada Nabi Ibrahim dalam situasi tersebut. Sebab ini Nabi, ini mukjizat. Allah ada perancangan supaya Nabi Ibrahim akan teruskan dakwahnya. Macam-macam lagi yang perlu dilakukan kan. Ya, itu tugas Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita sekarang, kita dapat tak mukjizat itu? Main sondol aja. Ya? Kena tetak ke, kena pancung ke, kena apa ke. Tuhan akan tolong. Bukan macam gitu tuan-tuan. Para ulama mengatakan sampai saat dicampakkan ke dalam api, peringatan kepada kita. If we are not careful, kalau kita dalam menjalankan tugas kita, kita ni bersikap, kata orang tu careless. Ya? Dalam sikap kita ini, ya, tidak berhati-hati, tidak gunakan hikmah, kita akan jadi seperti itu. Cuma bila datang giliran kita, hangus, habis. Ya, sedangkan tanggungjawab banyak hendak kita lakukan. Sebab itu bila ditunjukkan oleh para sahabat yang mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga tunjukkan dalam sirah Nabi, banyak tindakan-tindakan Nabi itu adalah berdasarkan hikmah dan kebijaksanaan. Melihat apakah hasilnya, what will be the possible outcome from a decision, for example, apakah perlu bila sampai keadaan yang tertentu, benda ini patutnya kita buat. Tetapi kalau kita buat ini, datang mudarat lebih besar. Kita pilih yang ini untuk kita lakukan. Dan Allah beri bantuan. Kerana ini pilihan kita, yang kemarin kita tak dapat buat pun, akhirnya Allah akan berikan. Ya, perjanjian Hudaibiyah, sebagai contoh. Ya, panjang ceritanya. InsyaAllah bila sampai masa kita akan bincangkan perjanjian Hudaibiyah lagi. Ya, walaupun kita dah bincang kemarin dalam salah satu surah yang kita bentangkan. Penuh dengan hikmah, penuh dengan strategi, penuh dengan perancangan. Ketika Nabi SAW di Mekah, kita bincang kemarin masalah Nabi diboikot ya di Mekah, kemudian masalah Nabi itu semasa di Mekah 13 tahun, banyak bersabar, tidak bertindak balas sebelum berangkat ke Madinah. Itu semua adalah strategi-strategi yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilakukan oleh Nabi SAW demi mengelakkan kesan yang tidak baik. Ya, jadi para ulama ingatkan, bila kita baca ayat seperti ini, jangan jadikan ini sebagai lesen. Ya, main sondol aja dalam kehidupan kita. Nak buat apa? Ini memang kita kena buat, kita buatlah. Apa nak jadi, jadilah, Tuhan pelihara. Sedangkan Nabi Ibrahim masuk dalam api pun boleh selamat. Nak menunjukkan, Nabi Ibrahim itu Allah selamatkan sebab dia Nabi. Tapi tindakan diambil ke atasnya ialah dia boleh dibakar, malah dibakar pun. Kalau bagi kita, habis dah. Ya, sebab itu perlu perancangan yang penuh dengan hikmah dalam kita ini mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Harriquhu, bakarlah dia, wansuru, dan belalah alihatakum, Tuhan-Tuhan kamu, in kuntum fa'ilin, sekiranya itu yang ingin kamu lakukan, yang perlu kamu lakukan. Ya. Apa yang berlaku selepas itu, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan bertemu dalam kuliah yang akan datang pada hari yang sama, pada waktu yang sama, untuk kita menyambung seterusnya episod Nabi Allah Ibrahim dengan kaumnya tadi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah panjangkan umur kita, Allah jadikan kita ini orang yang seperti mana Nabi Allah itu diberikan rushd. Ingat tak tadi perkataan rushd pada awal kuliah kita? Diberikan kecerdikan dan kebijaksanaan. Mudah-mudahan kita juga mewarisi kecerdikan daripada Nabi-Nabi Allah, terutama sekali daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa, selamat menjamu juadah dengan keluarga yang tercinta, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita pada hari ini, Allah terima puasa-puasa kita yang lepas, dan Allah pimpin kita untuk dapat berpuasa dengan baik pada baki Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sayangi anda semua kerana Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.